Ustaz. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Cik Nazir yang datang dari kampung Pisang, Cik Zira yang datang dari kampung Temikai, dan Cik Ainin yang datang dari kampung Rambutan. Sebelum kita memulakan musyarat kita pada hari ini, eloklah kita memulakan dengan pemula kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum itu, saya dimaklumkan bahawa peningkatan kes dadah di dalam kampung kita ini meningkat sebanyak 25 kes, iaitu dimaklumkan pada tahun lepas sebanyak 20 kes sahaja, dan pada tahun ini meningkat sebanyak 25 kes dan menjadi 45 kes pada tahun ini. Oleh itu, saya dimaklumkan juga bahawa isu yang ingin kita bincangkan pada musyarat kita pada pagi ini, iaitu tentang punca, kesan dan solusi bagi mengatasi permasalahan dadah di kampung kita tersebut. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Cik Nazir tentang pendapat bahawa permasalahan dadah di kampung kita. Terima kasih kepada Encik Aziman selaku ketua bagi kedidik di kampung. Di kampung saya mendapat banyak sekali laporan daripada penduduk bahawa penagihan dadah ini berpunca daripada dadah itu sendiri yang senang didapati. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin warga asing yang datang ke dalam negara kita, dan ada juga yang menduduk atau dadah itu sendiri dibuat di secara tempatan. Ada mereka datang mungkin sebagai pelajar ataupun bekerja di sektor-sektor seperti buruh dan sekatan dengan dia. Okay, terima kasih Ketua Mukim dan juga semua ketua kampung. Saya sangat setuju dengan pendapat Encik Nazir dari Kampung Pisang yang menyatakan bahawa faktor berlakunya kes penyalahgunaan dadah ini disebabkan oleh kemasukan buruh ataupun pendatang asing yang banyak ke dalam kampung kita. Kedatangan mereka ini bukan sahaja ingin mencari rezeki di kampung kita. Sebenarnya mereka mempunyai tujuan ataupun matlamat lain, iaitu ingin memperkembangkan jualan dadah mereka di negara kita. Sikap penduduk di kampung saya terutamanya, iaitu kampung Rambutan, penduduk tu mereka mudah terpengaruh dengan kata-kata daripada pengaruh asing, pendatang asing, sehingga menyebabkan kes dadah di kampung saya ni meningkat. Untuk pengetahuan ketua kampung semua, sekarang ni kampung saya sedang membina sebuah dewan serbaguna untuk kegunaan rakyat. Jadi ia memerlukan kepada tenaga buruh yang ramai. Jadi dengan kedatangan buruh yang ramai ke kampung saya ni menyebabkan kes dadah meningkat. Saya setuju dengan pendapat Cik Aini. Untuk seperti yang kita tahu, kampung kita berdekatan dengan Thailand. Jadi Thailand merupakan antara sebuah negara yang menjual dadah secara terbuka. Jadi bila buruh asing datang ke negara kita, mereka mudah untuk menjuduk dadah ke negara kita. Terima kasih kepada semua ketua dari setiap kampung. Saya ingin menambah serba sedikit tentang isi yang diutarakan oleh Cik Nazir tadi. Cik Nazir mengatakan bahawa dadah ini mudah didapati daripada lorong-lorong tikus daripada setiap tempat. Okey. Bagi pendapat saya, dadah ini juga mudah didapati kerana jika kita lihat teknologi terkini memang berkembang pesat. Jadi jualan dadah secara haram ini amat meluas, iaitu mereka boleh menjual di dalam setiap media sosial ataupun media sosial gelap di dalam, sama ada di dalam Facebook, WhatsApp ataupun Telegram dan bermacam-macam lagi. Okey, seterusnya. Setelah saya meneliti semua perkara, saya berpendapat bahawa faktor berlakunya
penyalahgunaan dadah ni adalah disebabkan golongan remaja itu sendiri mereka kurang mendapat perhatian dan juga kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Okay. Ibu bapa mereka ni terlalu sibuk bekerja untuk mencari kesenangan dan juga kemewahan hidup sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Tapi saya tak nafikanlah pada masa kini dengan kenaikan harga barang yang semakin mendadak dan juga kos hidup yang lain menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja keras dan juga bekerja lebih masa untuk menyara kehidupan mereka. Namun saya berpendapat ibu bapa perlulah seimbang antara urusan kerja dengan urusan anak-anak mereka. Sebab apa? Bila anak-anak kurangnya kasih sayang ni menyebabkan mereka terjebak dengan perkara-perkara yang negatif seperti mereka mudah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Saya amat bersetuju dengan Encik Aini daripada Kampung Rambutan. Anak-anak perlukan kepada perhatian ibu bapa kerana mereka memerlukan didikan agama yang cukup. Cuba bayangkan kalau anak-anak ini tidak dididik dengan asas agama yang cukup, dan pasti perkara-perkara negatif akan mudah meresap dalam fikiran dan minda mereka. Setuju dengan pendapat Cik Nazir dan Cik Aini. Ibu bapa perlu bekerja dengan lebih masa kerana jika mereka tidak mempunyai pendapatan yang cukup, sudah pasti mereka akan kerap bertengkar dan bergaduh di rumah. Jika ibu bapa kerap bergaduh di hadapan anak-anak, menyebabkan anak-anak menjadi tertekan dan stres berada di rumah dan menyebabkan mereka mengambil inisiatif untuk mengambil dadah untuk menenangkan fikiran. Okey, terima kasih Cik Zira. Jika kita lihat pada masa ini, ibu bapa sekarang memang sangat sibuk atas kerja duniawi. Oleh sebab itu, anak-anak juga terpaksa mencari tempat luahan lain daripada lubuk hati mereka kerana ibu bapa tidak menghargai mereka semasa berada di dalam rumah. Okay, pada pendapat Cik Zira, macam mana? Pada pandangan saya pula, remaja ni mempunyai perasaan ingin mencuba dalam benda baru. Seperti kita tahu, remaja ni suka akan hiburan. Jadi mereka mencuba dadah untuk memberi kepuasan kepada mereka. Mereka tidak dapat mengawal diri mereka daripada terlibat dengan dadah. Jadi, ia menyebabkan mereka terjebak dengan penagihan dadah ketika usia muda. Saya bersetuju dengan pendapat Cik Zira daripada Kampung Pendidikan. Pemuda-pemuda zaman sekarang kerap kali berada di luar berbanding di rumah mereka sendiri. Hal ini dikatakan, hal ini berbalik kepada poin Encik Aini tadi bahawa mereka, ibu bapa mereka sibuk dan keadaan dan kondisi rumah mereka agak lenggang dan mereka merasa bosan dengan perkara tersebut. Oleh itu mereka pergi melepak atau pergi keluar dengan rakan-rakan mereka dan mencari keseronokan. Hal ini menyebabkan mereka kadang-kadang memilih rakan yang buruk dan menyebabkan mereka terpengaruh dengan dadah, perkara-perkara negatif itu dadah. Okay, saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Cik Nazir dan juga Cik Zira tadi, iaitu faktor berlakunya penyalahgunaan dadah adalah disebabkan oleh faktor rakan sebaya. Okay, disebabkan oleh yang saya cakapkan tadi, ibu bapa sering abaikan anak-anak mereka, menyebabkan anak-anak mereka banyak meluangkan masa bersama dengan rakan-rakan. Jadi pemilihan rakan-rakan yang salah ini menyebabkan menyebabkan golongan remaja terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Terima kasih Cik Aini. Pada pendapat saya, perasaan ingin mencuba ini sering berlaku pada peringkat umur 18 tahun ke bawah. Iaitu pada peringkat ini hati mereka ini berasa ingin mencuba segala yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh itu mereka memerlukan pemantauan yang ketat ataupun guideline bagi mengawal situasi mereka supaya mereka tidak terpengaruh dengan permasalahan dadah yang terjadi sekarang. Seterusnya, kita bincangkan tentang serba sedikit kesan apabila kita mengambil dadah. Barang mengambil dadah akan dipandang secara oleh masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana dadah itu merupakan perkara yang buruk dan mereka layak digelar sebagai sampah masyarakat. Walaupun orang itu sudah bertaubat ataupun tidak terlibat atau mengambil dadah lagi, mereka tetap akan dipandang hina. Setelah mereka keluar daripada pusat pemulihan, mereka kebiasaannya disingkirkan, dipinggirkan dan dipandang sebelah mata oleh rata-rata penduduk. Okey, terima kasih Cik Nazir. Okey, pada pendapat saya pula, di
gejala dadah ini menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah kes jenayah di kampung kita. Ini kerana penagih dadah mereka akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan apa yang mereka hadapi seperti duit, emas dan barang berharga untuk membeli dadah. Okay, contohnya mereka sanggup mencuri, merompak, meragut ataupun mencederakan orang di sekeliling mereka untuk mendapatkan duit. Okay, contohnya seperti berlaku di kampung saya minggu lepas, iaitu seorang anak sanggup mengelar tangan ibunya sendiri untuk mendapatkan barang kemas. Situasi ini memang membimbangkan penduduk kampung sebab ibunya sendiri pun dia sanggup mengelak, apatah lagi individu lain. Okay, sebagai contoh lain, dalam bulan ini juga berlakunya kes seorang suami sanggup memukul isterinya untuk mendapatkan wang. Jadi perkara ini memang tidak patut berlaku di dalam sesebuah kampung kerana ia dapat meruntuhkan institusi sesebuah kekeluargaan. Terima kasih Cik Ainin. Bagi pendapat saya, balik pada isu yang Cik Ainin katakan tadi, Cik Ainin mengatakan bahawa mereka sanggup membuat apa saja demi mendapatkan dadah. Okey, hal ini demikian kerana mereka menganggap dadah ini bahawasanya perkara yang penting bagi mereka untuk menjadikan rutin setiap hari mereka. Oleh itu, ketenteraman masyarakat juga akan berkurang. Hal ini kerana apabila mereka merompak, mencuri dan membunuh antara satu sama lain, hal ini akan menyebabkan masyarakat berasa tidak selesa akibat adanya penagih dadah ini. Apa pendapat Cik Zira? Terima kasih kepada Cik Aini dan Cik Jimain. Okey, pada pandangan saya pula, ketagihan dadah ni memberi kesan yang serius kepada kerosakan akhlak remaja. Penagih dadah ni akan menjadi lebih mudah naik angin dan emosi. Mereka juga sanggup memberontak jika mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Untuk pengetahuan semua, 2 minggu lepas berlaku kes rompakan rumah di kampung saya, iaitu 5 buah rumah secara berturut-turut, berlaku selama 5 hari. Hal ini menyebabkan kebimbangan dalam penduduk kampung saya kerana mereka tidak berasa selamat dan tenteram berada di kampung tersebut. Jadi ketagihan dadah ini menyebabkan para penagih dadah yang kekurangan wang untuk membeli dadah sanggup merompak semata-mata untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah. Okay, terima kasih Cik Zira. Kesan dadah ini juga akan meruntuhkan sahsiah ataupun akhlak di dalam diri setiap penagih dadah ini. Contohnya, rasa hormat di dalam diri mereka itu akan hilang. Okey, pada pendapat anda pula, Nazir? Bagi saya, penagih dadah tidak menghormati bangsa, agama dan masyarakat kerana mereka mengambil hak orang lain tanpa mengira, tanpa rasa bersalah. Hal ini dibuktikan bahawa dengan mereka seringkali memecah masuk atau mencuri harta-harta yang terdapat di kawasan awam, yakni harta yang tidak dijaga. Terima kasih Cik Nazir. Tambahan saya kepada kesan pengambilan dadah ini ialah kesan jangka masa panjang bagi penagih dadah ini ialah mereka ini tak dapat berfikir dengan waras ataupun mereka ini sukar membuat keputusan dalam satu situasi. Okey, seterusnya kita maju kepada solusi ataupun cara mengatasi permasalahan di dadah dalam kampung kita ini. Pada pendapat anda Cik Nazir, apakah solusi yang terbaik ataupun yang terpaling efektif dalam permasalahan dadah kita ini? Okey, bagi menghadapi masalah dadah yang berlaku di kampung-kampung kita, saya rasa inisiatif terbaik ialah dengan menggunakan kaunselor sebagai medan untuk membaiki atau menyedarkan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kaunselor ini telah mempelajari atau menguasai bidang psikologi secara saintifik. Terima kasih Cik Nazir. Saya amat bersetuju dengan solusi yang diutarakan oleh Cik Nazir. Pada pendapat saya, solusi mendapatkan kaunselor bagi mengatasi masalah dadah dalam diri ini amat bernas. Hal ini demikian kerana mereka boleh bertanya serba sedikit tentang cara mengatasi permasalahan ini. Selain itu, mereka juga boleh mendapatkan nasihat ataupun sebagai peringatan kepada mereka tentang keburukan dadah di dalam diri seseorang itu tersebut.
Seterusnya, mereka juga boleh menceritakan ataupun meluahkan segala isi hati yang dihadapi tentang permasalahan dadah mereka. Pada pendapat Cik Aini pula? Okay, saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Encik Nazir dan juga Encik Haziman. Okay, pada pendapat saya, langkah yang boleh dilakukan untuk membendung isu ini adalah peranan ibu bapa itu sendiri, iaitu ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka sejak daripada kecil, iaitu hal ini dengan menerapkan nilai-nilai murni dan juga menunjukkan contoh teladan yang baik terhadap anak-anak mereka. Seperti yang kita maklum, anak-anak kecil banyak meluangkan masa bersama ibu bapa mereka. Jadi ibu bapa perlulah mengambil langkah tersebut untuk menerangkan kepada anak-anak mereka tentang kesan sekiranya mengambil dadah. Okay, apabila anak-anak didedahkan dengan agama yang sempurna, pasti akan timbul rasa takut kepada Tuhan dan mereka akan mengelakkan daripada terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Ibu bapa juga perlulah mengawasi tindakan dan juga perbuatan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak terlibat dalam penagihan dadah. Terima kasih Cik Aini. Pendapat Cik Aini amat bernas pengikut saya. Tambahan saya pula ialah ibu bapa ini memang memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan anak-anak ini tidak terlibat dalam permasalahan dadah. Bak kata pepatah, anak-anak ini ibarat kain putih. Jadi ibu bapa yang harus mencorakkan sasiah ataupun akhlak dalam diri setiap anak-anak itu. Sekiranya ibu bapa mencorakkan perkara yang baik, maka baiklah hati anak-anak itu tersebut. Bagaimana dengan pendapat anda pula, Cik Zira? Terima kasih. Saya bersetuju dengan pandangan Cik Aini. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak, iaitu ibu bapa juga perlulah memantau dengan siapa anak-anak berkawan. Okay, kerana pengaruh rakan sebaya ini amat membahayakan. Jika anak-anak memilih rakan yang baik, maka baiklah mereka. Jika mereka salah memilih rakan, maka mereka juga akan mudah terpengaruh. Selain itu, pihak berkenaan juga seperti rukun tetangga perlulah memainkan peranan dengan bergilir-gilir memantau kawasan kampung kita. Seperti kita tahu, di kampung kita mempunyai rumah-rumah terbiar. Jadi di situ terdapat banyak penagihan dadah melakukan kegiatan mereka. Jadi rukun tetangga ini perlulah membuat pantauan di dalam kampung supaya dapat membantras penagihan dadah. Tugas masyarakat pula perlulah membuat rondaan dan melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun melaporkan kepada saya. Jadi saya juga boleh melaporkan kepada pihak atasan ataupun kepada Cik Haziman. Jadi masyarakat juga turut memainkan peranan dalam mengatasi masalah dadah. Okay, terima kasih Cik Zira. Saya ingin menambah sedikit tentang solusi untuk mengatasi permasalahan dadah di kampung kita ini. Salah satunya kita boleh melakukan kempen kesedaran tentang keburukan mengambil dadah ini. Hal ini akan menjadi peringatan kepada semua penduduk di dalam kampung kita ini agar mereka tahu betapa buruknya kesan pengambilan dadah ini. Selain itu, pihak sekolah haruslah memainkan peranan yang sangat penting, seperti mereka boleh membuat ujian ataupun saringan air kencing kepada murid-murid. Hal ini dapat mencegah hal ini dapat menjadi pencegahan awal kepada murid-murid supaya untuk mengenali sesiapa yang mengambil dadah. Seperti yang mana kita tahu, golongan yang banyak terjebak dalam penagihan dadah ini ialah golongan remaja. Oleh itu, pihak sekolah haruslah melaksanakan ujian ini supaya bak kata pepatah mencegah lebih baik daripada mengubati. Usaha ini harus disokong dan tidak harus dipikul oleh kerajaan semata-mata. Kita hendaklah bersama-sama bertanggungjawab dan membantras segala permasalahan dadah di kawasan kampung kita ini. Setahu saya perbincangan kita hanya setakat ini saja. Kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua dan semua boleh bersurai.